Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan kalau pukul 9 pagi tepat tu kalau anda melihat kami, maksudnya anda sedang saksikan siaran secara langsung program Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Salihah Azmi. Dan bertemankan saya Barbie, Barbie berapa pagi ni kan. Bersama saya Cedi, apa khabar anda? Diharapkan berada dalam keadaan sihat hendaknya. Hari ini hari Isnin 23 Oktober 2023. Isnin ni saya ibaratkan macam kain putih lah. Hari baru putih, kita buka lembaran baru. Kalau ada perkara-perkara lepas yang mungkin merunsingkan, mengecewakan, menyakitkan hati, kita tinggal belakang. Hari ini kita fokus sesuatu yang positif ke hadapan untuk kemajuan diri kita juga. Ya betul. Setiap hari itu pastinya kita mulakanlah juga dengan niat yang baik dan juga pastinya hari ini saya doakan semoga apa yang anda susun berjalan dengan lancar dan sejahtera. Yang penting pagi-pagi ini kita ada sesuatu yang cukup menarik nak kami bawakan kepada anda. Kabarnya dah habis Sukan Asia Hangzhou China baru-baru ini. Selepas itu kita ada sambungan apa tu, Cik? Genap saja 2 minggu Sukan Asia Hangzhou 2023 melabuhkan tirainya. Semalam buka tirai Sukan Para Asia Hangzhou 2023 di mana menyaksikan 113 atlet istimewa kita dah pun memulakan perjuangan mereka semalam untuk negara sendiri. Jadi sama-samalah kita doakan agar ada yang membawa sinar untuk negara itu sendiri. Baik, untuk laporan lanjut perkembangan tentang Sukan Para Asia Hangzhou 2023, kita terus bersama dengan rakan wartawan di sana Muhammad Afif Mat Adnan untuk laporannya. Silakan. Tuan rumah China sekali lagi menampilkan upacara pembukaan yang cukup menakjubkan sempena Sukan Para Asia edisi keempat selepas 14 hari berakhirnya Tamasya Sukan Asia 2022 di sini malam tadi. Berslogankan Hearts Meets Dream Shine di Stadium Pusat Sukan Olimpik Hangzhou, keunikan ditampilkan tuan rumah menerusi persembahan kebudayaan selain penerapan unsur skrin futuristik memeriahkan suasana stadium yang mampu menempatkan lebih 70,000 penonton. Perasmian dimulakan dengan penceritaan tentang kecekalan seorang kanak-kanak perempuan yang mengalami masalah penglihatan, berusaha mengejar cita-citanya menggunakan replika pokok Osmanthus sebagai siasat. Kontingen Malaysia terdiri daripada 26 atlet dan 22 pegawai memasuki stadium selaku kontingen ke-21 diketuai Chef de Mission KM Rajendran. Sementara atlet badminton para Muhammad Iqbal Ramli dan atlet lompat jauh para Ani Syahira Zawawi menggalas tugas bersama membawa jalur gemilang. Mereka berarap masuk memperagakan konsep busana casual tampak ringkas, moden dan elegan. Padankan dengan tudung berkonsepkan batik Malaysia, sekaligus menggambarkan golongan atlet para juga tidak ketinggalan dalam menempuh arus modernisasi dan memenuhi elemen kebudayaan. Naib Primer China Ding Zhuangxiang merasmikan upacara pembukaan penuh gilang gemilang itu bagi menandakan bermulanya tamasya yang disertai lebih 3,500 atlet dari 43 negara. Perasmian kemudian diselangi dengan perarakan masuk bendera Jawatankuasa Paralimpik Asia serta lafaz ikrar oleh wakil atlet serta pegawai pertandingan di hadapan Presiden APC Ajit Rashid dan Presiden Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa Andrew Parsons. Upacara perasmian itu dilengkapkan dengan penyalaan kawah api tamasya oleh kalangan atlet para tuan rumah dengan menggunakan obor tradisional. Malaysia menyandarkan harapan kepada 113 atlet yang akan menggalas cabaran negara dalam 14 daripada 22 jenis sukan serta menerusi 104 daripada 564 acara pertandingan. Sebanyak 14 sukan yang disertai kontingen negara kali ini membabitkan memanah, olahraga, badminton, basikal, powerlifting, menembak, renang, pingpong, bola keranjang berkerusi roda, lawan pedang berkerusi roda, tenis berkerusi roda, boccia, bola sepak buta dan bowling padang. Majlis Paralimpik Malaysia sebelum ini mengumumkan sasaran 3 pertandingan secara keseluruhan menjadi buruan kontingen negara.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara utama perlu dilakukan semua pihak termasuk kuasa-kuasa besar bagi meredakan sementara konflik yang meruncing di Gaza ketika ini ialah menghentikan serangan di kawasan itu. Datuk Seri Anwar berkata, meskipun Malaysia bukanlah negara besar atau berjiran dengan Palestin, namun negara ini tetap terpanggil untuk bertanggungjawab menyuarakan hati nurani umat dan rakyat Palestin. Pembunuhan kanak-kanak, wanita dan rakyat Palestin yang tidak berdosa di Gaza mesti dihentikan. Menurutnya, beliau kesal kerana negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Eropah seolah-olah tidak mempunyai masa untuk menghentikan kezaliman, penindasan dan pembunuhan terhadap rakyat Palestin di Gaza selain bersikap dingin terhadap usaha penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Datuk Seri Anwar kini berada di Kahirah dalam lawatan kerja 2 hari ke Mesir dan beliau dijadual menghadap Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Al-Ittihad hari ini. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Taib sebelum berlepas ke Kuala Lumpur. UMNO akan memilih calon yang merupakan anak jati Kemaman bagi mewakili Barisan Nasional untuk bertanding pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman kelak. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, calonnya telah disenarai pendek dan akan diumumkan sendiri oleh Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Terengganu Datuk Seri Ahmad Said. Untuk pilihan raya kecil di Kemaman, parti telah memperolehi beberapa nama dan dijangkakan penyenaraian pendek itu akan dibuat untuk beberapa hari daripada sekarang. Dan yang pastinya kita akan mengambil tokoh anak Kemaman yang berada di peringkat nasional ataupun di peringkat negeri untuk bertanding bagi PRK Kemaman. Dan saya akan memutuskannya untuk Datuk Seri Ahmad bin Said mengumumkan calon berkenaan. Dijangka bila Datuk Seri? 2-3 hari sebelum penamaan calon. InsyaAllah. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian bagi PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini, manakala penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 18 November dan 28 November, susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS, Cik Alias Hamid, pada Pilihan Raya Umum ke-15. Baik, sekian dari Bilik Berita. Teruskan berdoa dan bersolidariti bersama rakyat Palestin kerana ia adalah tanggungjawab kita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, kali ini kita akan menyentuh tentang satu jenama produk yang cukup dikenali di Malaysia, iaitu V-Step. Itu nama V-Step, tapi penuhnya itu adalah Victoria Step, Sendirian Berhad. Bermula dengan nama tu pun kita dah tahu orang kata menuju tangga kejayaan sebenarnya tu. Dan mungkin ada di antara anda, khususnya peminat-peminat pemotoran ataupun bahagian otomotif lah kiranya, mungkin anda mengetahui tentang apa itu produk V-Step. Dan untuk bercakap dengan lebih lanjut dan untuk pengetahuan anda, mereka merupakan pengeluar produk plastik terbaik di Malaysia. Dan tentunya tetamu di studio, kami mengundang Encik Hairul Mubarak Haji Ibrahim selaku pegawai eksekutif Victoria Step Sdn Bhd di sebelah saya, dan di hujung sana kita bersama dengan Encik Ahmad Muzamir selaku pengurus pemasaran. Selamat datang, terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Sebagai permulaan lah, kita boleh teruskan. Baik. Cerita sedikit tentang produk V-Step ini, latar belakangnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Terima kasih kepada Apa Khabar Malaysia kerana menjemput syarikat Victoria Step pada pagi ini untuk menerangkan sedikit mengenai syarikat kami. Okey, Victoria Step adalah sebuah syarikat Bumiputra yang dimiliki oleh Bumiputra 100%. Okey, dimiliki oleh Tuan Pengarah kita iaitu Encik Ismail bin Haji Ibrahim dan juga Muhammad Danish. Kita telah beroperasi selama 19 tahun dan baru sahaja menyambut penubuhan syarikat kita yang ke-19. Jadi produk kita adalah produk otomotif terutamanya dan produk otomotif ini merupakan kita punya main iaitu air outlet seperti yang ada di hadapan kita ni. Dan sebanyak 5% lebih kuranglah produk kita adalah non-automotif. Jadi menyebut jangka umur company ataupun syarikat ini bukan orang kata setahun dua tapi 19 tahun dah bertapak dalam industri ini. Jadi mungkin kita beralih kepada Encik Muzamil berkenaan tentang mungkin berkongsi dengan kita apa produk utama untuk V-Step. Depan ni saya tengok banyak juga ni. Mungkin nak beritahu kita apa sebenarnya ada depan ni. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi untuk Victoria Step, produk utama kita adalah pengeluar produk plastik melalui proses injection molding. Jadi antara produk yang utama kita adalah produk air outlet yang kita bekalkan kepada pelanggan utama kami iaitu Proton dan juga Produa. Jadi 99% produk kami adalah berasaskan produk otomotif. Jadi kita juga menghasilkan produk non-otomotif sebagai contoh produk road safety produk iaitu reflektor yang kita bekalkan kepada DBKN yang mana kita boleh lihat banyak kita dipasang di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. Jadi produk-produk ini kita bekalkan kepada dua pelanggan utama kami, Proton dan Produa, dan juga pelanggan-pelanggan non-otomotif antaranya untuk food packaging dan juga untuk bahagian construction juga ada kita hasilkan produk plastik. Dan kalau kita dapat saksikan ini antara komponen otomotif yang utamalah keluar daripada produk V-Step itu sendiri. Difahamkan daripada hasil penjualannya agak memberansangkan daripada sales yang kita tengok kabarnya setiap bulan mencecah 200 juta. Adakah jumlah ini konsisten setiap bulan ataupun semakin meningkat? Bagaimana Encik Hairul? Alhamdulillah, selama 19 tahun berada di dalam industri otomotif ni, tahun lepas adalah tahun yang terbaik yang telah kita capai, pencapaian terbaik iaitu sebanyak 219 juta sales pada tahun 2022. Dan kita menjangkakan pada tahun 2023 ni jumlahnya adalah yang sama. Jadi kita berbalik kepada pencapaian yang sebelum ini. Semasa awal penglibatan Victoria Step di dalam bidang otomotif, salesnya tidaklah begitu besar. Sebenarnya kita punya hasil jualan adalah lebih kurang dalam RM600,000 sahaja untuk setahun. Kan? Jadi jumlah sales ini meningkat seiring dengan pencapaian kita, kan? Kita berusaha untuk meningkatkan nama syarikat kita di pesada yang lebih tinggi lagi, kan? Selalu sebut dengan staff-staff di Victoria Step ni, kita mencuba untuk menaikkan nama syarikat kita dengan mencipta nama di bintang, kan? Jadi apabila kita sebut tentang mencipta nama di bintang ini, kita sentiasa mengadakan pelbagai aktiviti, pelbagai usaha untuk mendapatkan pengiktirafan daripada dalam dan juga luar negara. Kan? Antara pengiktirafan yang telah kita perolehi adalah antaranya iaitu persijilan daripada pihak SIRIM, iaitu persijilan ISO TS 16949 yang sekarang ini disebut sebagai persijilan IATF 16949. Okey, kita juga join beberapa convention dengan pihak Malaysia Productivity Corporation. Kan? Jadi ini adalah antara perkara yang menyebabkan kita nama meningkat dan seiring dengan pencapaian sales kita lah. Dan kita harap pada tahun-tahun yang seterusnya kita akan mencuba lagi di dalam pengiktirafan yang lain, contohnya anugerah kecemerlangan industri dan juga Enterprise 50 insya-Allah. Seperti yang Cik Hairul perkatakan tadi lah ya, sale ini berkait rapat juga dengan pengiktirafan. Semalam saya sebenarnya buat ada juga background tentang orang kata apa Victoria Step. Tapi dalam Google page tu, satu page tu penuh V-Step sahaja. Jadi pastinya banyak pengiktirafan dan juga penghargaan yang diterima. Mungkin Encik Muzamil nak berkongsi dengan kita hari ini. Okey, suka saya kongsikan dengan penonton hari ini.
Sebenarnya pengiktirafan ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah primary certification, antaranya adalah seperti yang Cik Aril bagi tahu tadi, IATF 16949. Ini adalah suatu quality management system yang mandatory requirement untuk kita sertai dalam industri automotif. Jadi untuk WeStep sejak tahun 2008 lagi kita sudah mula memperolehi pengiktirafan IATF 16949 iaitu 4 tahun selepas penubuhan WeStep pada 2004. Jadi seterusnya untuk pengiktirafan yang bersifat secondary, antaranya penglibatan WeStep pada tahun 2018 dengan program Lean Productivity System, yang mana kita di antara 10 yang terbaik antara dengan syarikat-syarikat lain dan berjaya melayakkan diri untuk membuat lawatan. Cik Arul sendiri membuat lawatan ke negara Jepun untuk belajar berkenaan dengan Lean Productivity System. Ditaja penuh oleh SME Corp. Jadi pengalaman Cik Arul di Jepun itu dibawa semula pulang ke syarikat dan diimplementasikan ke dalam syarikat. Jadi kemudian pada tahun 2018 kita mula bergiat aktif dengan menyertai program-program yang dianjurkan oleh Malaysia Productivity Corporation atau MPC dengan menyertai program Team Excellence. Jadi setiap tahun kita menyertai program Team Excellence ini bermula daripada peringkat wilayah, seterusnya kepada peringkat regional dan seterusnya kepada peringkat kebangsaan. Jadi 2021 adalah tahun di mana WeStep telah mencapai banyak kejayaan, antaranya kita merupakan top 10 untuk IR 4.0 kategori dan juga top 25 untuk sektor perkilangan dalam Team Excellence. Kemudian kita juga memperolehi pengiktirafan Innovation Management daripada pihak SIRIM menerusi framework SIRIM 8 dan juga pengiktirafan PLWS Productivity Linked Wages System daripada MPC. Dan yang antara yang terbaru pada tahun 2022 kita telah mendapat Gold Award dalam International Convention QC Circle di Jakarta, Indonesia. Dan juga yang terbaru kita telah menyertai anugerah kecemerlangan industri dan juga Bumi Putra Business Excellence Award, dan diharapkan kita mampu memenangi program-program atau penganugerahan yang kita sertai inilah. Jadi banyak berjalan keluar negara jugalah dapat bicara pada negara. Okey, mendengarkan banyak pengiktirafan yang diterima daripada luar dan juga dalam oleh produk WeStep ini. Apa perancangan WeStep ni untuk jangka masa akan datang dengan produk tempatan yang ada ini? Terima kasih. Kita menjangkakan untuk terus berada di dalam industri automotif. Buat masa sekarang ni apa yang disebutkan oleh partner saya tadi, saudara Muzammil, kita sekarang ni hanya menjadi pembekal kepada Proton dan juga Pro 2 sahaja. Jadi perancangan kita yang seterusnya adalah untuk membekalkan kepada automotif yang lain, automotif lain seperti Toyota, Honda kan. Jadi di Malaysia ni syarikat kami adalah satu-satunya syarikat yang mengeluarkan produk ke air outlet ni menggunakan automasi kan, fully automasi kan. Jadi kami ingin menjadikan syarikat kami sebagai pengeluar utama dan specialize kepada air outlet, terutamanya untuk pengeluar kereta di Malaysia. Okey, bagaimana pula bila bercakap tentang tenaga kerja dan juga orang kata apa di belakang tabirnya, pastinya sukar juga ya di dalam industri otomotif ini memerlukan tenaga kerja yang mahir dan juga kreatif juga. Jadi mungkin komen Cik Muzammil sendiri. Jadi untuk kekal relevan dalam industri otomotif ni, kita perlu memberi sebanyak mungkin latihan kepada tenaga kerja kita, dan juga kita perlu ada inovasi dalam proses kerja kita. Macam WeStep, kita sangat embrace IR 4.0, Industrial Revolution 4.0 dalam industri. Antaranya sekarang aktiviti kita cuba untuk innovate proses kita daripada manual kepada proses mechanized dan seterusnya kita pergi kepada proses automasi. Seperti yang diperkatakan Cik Arul, WeStep merupakan satu-satunya syarikat di Malaysia yang melakukan proses pemasangan air outlet secara automasi, yang mana kita dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran air outlet kita. Sejam lebih kurang 640 unit kita hasilkan menerusi mesin automasi ini. Jadi banyak R&D punya aktiviti yang dilakukan di WeStep untuk menambah baik proses yang dijalankan sekarang supaya produktiviti lebih meningkat dan juga memberi kepercayaan kepada pelanggan untuk
V-Step membekalkan produk kepada mereka lah. Melihat pada pengiktirafan yang diterima, banyak pengiktirafan yang diterima, saya rasa produk V-Step ni antara produk yang memang namanya brandingnya dah kukuh dekat Malaysia. Tapi pastinya ada cabaran yang dilalui oleh Victoria Step sendiri dalam menghadapi produk-produk kemasukan produk luar ataupun produk-produk klon. Bagaimana? Ataupun ada cabaran lain untuk bertapak dengan lebih jauh lagi, kukuh lagi? Terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan, saya ingin menyatakan lagi tentang apa rancang nanti. Okey, antara yang saya sebutkan tadi adalah tentang kita ingin menjadi pengeluar kepada outlet untuk Toyota dan juga Honda. Selain daripada itu juga perancangan daripada segi pemantapan dalaman di syarikat kami, iaitu kami sentiasa membuat pelbagai aktiviti untuk meningkatkan nama syarikat, kan, untuk mendapatkan pengiktirafan yang lebih tinggi lagi. So selepas ini mungkin kita akan mencuba mendapatkan pengiktirafan daripada luar negara dengan lebih banyak lagi, supaya nama kita sentiasa berada di atas, dan ia merupakan satu strategi untuk kita mengelakkan daripada dikatakan sebagai jago kampung dan sebagainya. Okay, menjawab kepada apa yang ditanyakan tadi, apakah cabaran dan bagaimanakah kita untuk menghadapi produk-produk luar daripada negara-negara luar. Jadi apa yang kita buat adalah biasanya kita buat satu design ataupun kita buat perancangan awal. Itu pentingnya untuk kita melaksanakan sistem, quality system di dalam kita punya organisasi, iaitu IATF 16949. Dalam requirement IATF 16949 ini, kita perlu membuat perancangan awal, kan? Jika sekiranya berlaku kegagalan dalam kita mengeluarkan produk yang kita hasilkan, kan, jadi countermeasure boleh dibuat dengan lebih awal lagi. Jadi begitulah caranya bagaimana kita membina keyakinan daripada pihak Proton, pihak Pro2, supaya kita tidak diberikan ataupun diketepikan daripada terus menjadi pilihan utama untuk produk-produk mereka. Jadi itu adalah antara strategi yang kita buat di Victoria Step. Saya kira perkongsian yang begitu bermanfaat dan juga mungkinnya pastinya mencari aspirasi buat syarikat-syarikat yang lain di luar sana dengan begitu banyak pencapaian yang telah dicapai oleh Victoria Step, V-Step dan Senyum Berhad ini. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya, iaitu Encik Hairul Mubarak Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutifnya sendiri V-Step Senyum Berhad, dan di hujung sana Encik Ahmad Muzammir, pengurus pemasaran. Ini pun juga nadi syarikat ni, orang kata pengurus pemasarannya. Baik, insyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi, apa khabar Malaysia nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami. Kembali setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Untuk segmen ni saya memang hype sikit sebab segmen ni nampaknya semua peminat, orang kata pun rock, betul tak? Peminat lagu-lagu rock and roll, lagu rock lah, khususnya gitar. Inilah masanya untuk anda yang meminati lagu-lagu rock ataupun gitar, pemain gitar, kan. Kita akan dapat saksikan himpunan gitaris handalan negara berhimpun dalam satu bentar. Bukan seorang tetapi 7 orang. Orang kata ini adalah satu kelainan yang pastinya bukan kelainan saja, tapi yang pertama bakal berlaku di Malaysia. Tapi yang pastinya istimewa di studio, kita bersama dengan kita di sebelah kanan kita, ini memang orang kata tak perkenalkan lah ni, Abang Mus, penyanyi dan juga di sana Bangko, kita punya gitaris yang saya kata daripada dulu lagi lah selalu dengar ni. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Saya pun teruja sebenarnya untuk saksikan konsert yang diberi nama 7 vibrato gitar. Okey. Kita mulakan dengan Abang Mus lah, ataupun Abang Jus. Siapa nak jawab dulu ni? Sebab kalau konsert gitar ni biasanya orang kepalanya dulu jawab dulu lah. Mana dapat idea untuk mewujudkan, menjadikan, merealisasikan konsert ini? Sebenarnya idea nak menghimpunkan 7 gitar tu sebab nak rasa cabaran untuk buat satu produk yang di luar pada pemikiran orang Malaysia, dan nak educate orang supaya orang lebih, especially music rock lah kan. Rock ni dia takkan lagi pada muzik gitar. Jadi kesempatan ni boleh je buat 3 gitar, tapi
Tujuh tu lagi mencabar lah. Dan ada plus kita ada 3 penyanyi sebenarnya. Selain pada Mus, Datuk Hatan dan Lan Solo untuk mencantikkan lagi konsert pada malam tu kan. Baik. Itu dia. Okey, baik. Untuk konsert 7 vibrator gitar ni untuk Abang Mus sendiri. Jadi bagaimana orang kata apa untuk persembahan nanti? Adakah persiapan ataupun bagaimana? Memang untuk konsert ni sebenarnya kita more to gitar lah. Dia overall dia memang more to gitar. Tapi pasal memang Joe punya idea dia nak ada juga pengisian nyanyian. So kita has sebagai macam color untuk bunyi-bunyi gitar yang ada tu nanti. So jadi saya bertanggungjawab untuk sebagai penyanyi dan juga saya akan berganding dengan Datuk Atan dan juga Lan Solo. Sebab ada satu lagu yang saya akan nyanyi seorang. Ada juga lagu yang berduet dengan Datuk Atan. Trio sekali. Trio sekali jalan. Trio pun ada ni. Dia ada pelbagai segmen sebenarnya konsert ni. Dia bukan sekadar kalau Joe mungkin boleh cerita, dia ada segmen yang gitar elektrik, ada segmen yang akustik. Dia ada selain pada elektrik gitar, kita ada satu segmen dekat tengah-tengah tu akustik. Akustik ni pada Joe, part akustik segmen ni jantung konsert ni. Kerana situ akan membawa orang melayang-layang pada zaman-zaman orang besar ataupun dekat college ke apa ke kan. Mendengarkan lagu-lagu rock kapak time tu Okey, sebenarnya apa yang cuba diketengahkan semasa konsert vibrator gitar ni? Apa yang cuba di-highlightkan sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau dalam segi muzik tu dia more tu harmony. Harmonize pada instrumen gitar tu. Bukan pada persembahan individual satu-satu tak ada. Konsert ni lebih pada harmony, gitar 1, 2, 3. Dia lebih kurang macam orkestra lah. Dia ada string, dia ada jual ambil formula pada situ lah. Tapi pergikan ke gitar punya parts supaya benda tu biar orang dengar satu benda yang sama lah. Orang tengok pemain gitar tu dengan gitar yang kita mainkan, kita arrangekan, dia punya harmony tu sama orang dengan instrumen yang keluar pada. Maknanya kalau orang yang bukan dalam muzik tak faham sebenarnya pasal gitar ni kan. Dia kena datang dan dengar. Kalau nak faham bayar. Sebab apa yang arrangement yang Joe dah plan, yang kita orang practice, yang saya sendiri pun terkejut juga apa yang berlaku daripada praktis dari semasa ke semasa. Sebab kebanyakan boleh dikatakan fully arrangement tu daripada awal dia ada surprise dia dan dia ada dynamic dia, comes to color akustik tadi, dan dia jadi keseluruhan tu ada jalan cerita daripada mulaan sampai akhir. Okey, nak tahu juga jalan cerita dia daripada awal persembahan sampai berakhirnya. Sebab orang kata kalau konsert gitar je boring lah, gitar je kan. Mungkin untuk orang yang tak berfaham tentang sebab muzik. tu ada penyanyi dia untuk bagi dia bagi macam Joe pun faham takkan nak instrumental lagi macam kita dengar kat lobby hotel pula. Lobby hotel tu dia waktu dulu tu kan. Jadi dia memang ada peringkat depan tu kita ada opening yang sangat menarik, tapi benda tu Joe tak boleh cerita detail lah. Rugi lah cerita kan. Tapi yang pastinya daripada mula sampai habis tak akan ada muzik yang stop. Dia bersambung sampai habis. Takkan ada bosan lah. Dia takkan ada pause sikit pun. Dia mesti ada daripada awal sampai akhir tu muzik tetap tak berhenti. Kerana dengan piano punya featuring ke dia quite interesting jugalah sebenarnya benda ni. Maknanya daripada awal mula sampai lahir tidak semestinya ada vokal, ada penyanyi. Ada penyanyi. Ada sebahagian lagi yang terlibat selain ada sebahagian. Itulah tadi Datuk Atan dan juga Lan Solo. So kita orang 3 orang menyanyi. So daripada awal tu memang kita ada, dan sebahagian daripada lagu tu memang gitar
Tapi ada itu saya cakap tadi dia susunan dia tu ada jalan cerita setiap satu lagu. Kalau Joe kata tak berhenti tu sebab apa? Perjalanan dari satu lagu ke satu lagu tu ada jalan cerita dia. So bukan macam kira main lagu dan dengar dia bukan macam tu. Ada jalan cerita dia. Itu pasal kalau gitar punya peranan kalau 7 gitar tu setiap permainan dia orang takkan main benda yang sama. Ada harmonize. So kalau orang yang main gitar dia faham lah benda tu untuk yang minat muzik, untuk pemain gitar dan untuk orang sentiasa follow kita orang, mungkin kita nak tackle yang dia orang ni lah untuk tengok apa yang kita buat kali ni untuk dia orang yang datang nak tengok pada konsert nanti. Okey, kita nak curi ilmu sikit lah daripada Abang Joe ni. Apa yang membezakan kelainan seorang gitaris berbanding gitaris yang lain? Mungkin ada beza dari segi intonation dari segi dia punya signature tune lah. Signature tune masing-masing punya playing. Kerana dia bila kita kalau setengah pemain gitar ataupun pendengar-pendengar ni kalau dia dah biasa dengan muzik ni, dia dengar dia tahu oh ni dia ni main. Dia ada masing-masing punya identiti sebenarnya. Dia kena bukan masing-masing. Kalau yang adik pemain gitar yang orang suka, dia mesti kena ada identiti sendiri. Dia mesti kena ada dalam segi playing, choice of sound. Dia kalau nak go to detail dia memang macam tu lah. Ada karakter lah. Setiap player, setiap pemain gitar dan juga penyanyi masing-masing membawa karakter masing-masing. Jadi bayangkan kalau ada 7 orang pemain gitar dengan 3 orang lagi penyanyi dengan karakter yang berbeza. So dia quite colourful punya persembahan. Macam abangmu sendiri dah memang orang kata sebelum ni tak terkira lah konsep yang dilakukannya ataupun dah evolve kan. Jadi untuk kali ini tu sebenarnya apa kelainannya ataupun istimewa je di situ. Nak tahu juga susunan lagu berapa banyak. Apabila saya dah buat banyak kerja dalam persembahan ke yang berkaitan dengan nyanyian. Setiap tu ada perbezaan. Tapi bila saya dengan Joe, ianya bukan sekadar perbezaan. Cabaran, dia punya challenge tu kadang-kadang memaksa saya menggunakan energi yang lebih daripada apa yang saya mampu. Joe memang dia tuntut itu dalam senyap. Bila saya bekerja daripada praktis, kadang-kadang saya tak faham apa yang dia nak kan. Saya hampir faham, bila saya dah faham, saya tahu inilah yang saya kena buat. 110%, kadang 150%. So benda tu quite interesting sebab apa? Kadang-kadang bila kita membuat sesuatu yang sama je ataupun sesuatu yang tak ada challenge, dia makin lama bukan jadi tak best. Dia jadi macam apalah kan. So bila ada Joe ni, dia suka create setiap projek tu berbeza. Dia macam cabaran berbeza. Dia memang tak bagi tahu. Bila saya nak buat, alamak. Tapi kat situ menarik dia saya bekerja dengan Joe. Sebab bukan sebagai ahli muzik, kita tak begitu memahami sangat berkaitan dengan gitar dan penyanyi tu sendiri. Itu pun kita tak cerita technical sangat lah. Cerita experience. Cerita dasar. Tapi kita nak tahu juga daripada Abang Joe, mesti ada favoritism penyanyi sendiri untuk bekerjasama. Okey, sekarang bekerjasama dengan Abang Mus. Apa yang Abang Joe nampak daripada Abang Mus ni untuk konsert kali ni nak buat kelainan lah, tak nak macam biasa Abang Mus perform? Dia on individual tu tak ada apa yang beza, tapi the whole konsep konsep tu. Jadi bila masing-masing buat benda tu akan jadi konsep tu berbeza. Kerana dia tak go tu macam Abang Joe pun main macam biasa juga. Dia tak ada yang, tapi bila kita kumpulkan semua tu, persembahan malam tu dengan music arrangement yang baru fresh, benda tu yang membezakan konsep tu. Kita sama je. Abang Mus cakap teknikal sangat lah. Macam Abang Joe dengan Abang Mus memang dah lama. Satu band. Jadi Joe pun dah tahu. Bagi apa boleh je. Semua boleh je. Kita boleh bincang. Yang tak boleh kita macam mana? Okey, sikit lagi. Konsert akan dipersembahkan dekat mana? Dan mungkin boleh sikit menjemput peminat-peminat. Konsert 7 Vibrato Gitar ni akan diadakan di ZEP pada 3 November. Tiket-tiket boleh didapati di tix-box.com. Susah saya nak menyebut. Okey, itu ada terus dikaji lagi www.tix. www.tix.com
@dashbox.com. Susah saya nak menyebut. Tapi semua gitaris saya kenal lah. Memang kenal kan? Kebanyakan yang familiar, yang ramai tahu. Semuanya Tapi ada handal. seorang penjeri bunga dekat situ di hujung tu sana Itu yang lain tu. Kena ada. Kena ada yang Nanti macam kan kita kena apa? Kena boykot pula nanti. dia macam kejutan juga tadi. Yeah. Sebab kadang-kadang orang yang biasa, kalau orang yang biasa follow pemain gitar ni, dia tahu dah siapa pemain gitar tu tadi. Tapi yang jarang, tapi dia minat, dia rasa macam, surprise lah, ada satu orang perempuan. So, itu elemen yang patut memang ada dalam kalau kita buat sesuatu projek yang macam ni, saya rasa. Dan lagi satu, kalau kata pemain gitar, kalau kita nak susun semua pemain gitar atau semua gitaris yang kita kenal, saya rasa 70 orang pun boleh kumpul kat situ. Tak cukup stage. So apa yang Joe pilih adalah antara orang-orang yang ada pengalaman dalam industri. Pengalaman ada juga yang muda. Situ pemain Anis tadi pun kira muda, ada Muza pun muda. Selain tu Shah, Jembo, and then Kid. Tapi yang muda macam Muza tu memang muda lah. Itu Joe dia tahulah kenapa dia panggil cari seorang pemain gitar yang muda macam tu. Nak kata experience dia tak ada. Kurang lah, bukan tak ada. Tapi permainan dia tu. Okey, kalau nak menghayati dan merasai sentuhan gitaris andalan Malaysia, jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan konsert 7 vibrator gitar ini. Terima kasih banyak-banyak Abang Mus. Terima kasih Abang Joe atas kesudian berkongsi tentang konsert ini. Semoga dipermudahkan konsert ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita datang. Betul, kalau ada masa kita akan pergi juga. Kalau nak belajar main gitar, datang aja. Tu. Itu kita kena buat dia classes ya. Okey, kita nak berhenti rehat seketika dan ada ringkisan yang kami sediakan untuk anda saksikan. Kembali. Night of Fright kembali menghantui anda. Pastinya ramai peminat festival paling seram di Malaysia ini berasa teruja kerana inilah saat yang mereka nantikan. Suasana acara Halloween ini sentiasa memberi kejutan kepada pengunjung yang hadir dengan pengalaman yang menyeronokkan di samping karakter hantu yang menakutkan berkeliaran di sekeliling anda. Okay, hi guys. So hari ni Syad berada dekat Night of Fright 9 dekat Sunway Lagoon. So, korang nak tahu tak apa yang menarik kali ni? Jom kita sama-sama saksikan. Sejak tahun 2013, kami dah bermula dengan acara Nights of Fright ni. So, setiap tahun dengan sokongan rakyat Malaysia, dengan sokongan daripada syarikat Sunway Group juga. So, kita telah berkembang untuk Nights of Fright 9 pada tahun ni. So, pada tahun ni, kami ada 9 tarikan menarik. So, 8 rumah berhantu, 1 teater, 11 tarikan permainan kat dalam taman tema kami dengan 6 persembahan kat Nights of Fright 9 tahun ni. Menurut penolong pusat pemasaran dan pengalaman, Miss Michelle Sung, Night of Fright ini sentiasa mendapat sambutan yang hebat setiap tahun. Mana tidaknya, tiket laris setiap minggu. Pintu masuk Sunway Lagoon sudah mula dibanjiri dengan pengunjung sebelum ia dibuka 7 petang. Pengunjung juga dapat menyaksikan persembahan pentas yang menarik dari segi tarian, muzik dan lakonan bertemakan Halloween. Kru Apa Khabar Malaysia berpeluang merasai pengalaman yang menggerunkan di rumah hantu Sweeney Todd, Animalium dan Texas Chainsaw. Kesemua hantu yang ada di sini telah dicipta wataknya dan dilatih persembahannya mengikut karakter dan rupa fizikal mereka. Mereka semua telah diberi kelas khas bagi memantapkan lagi kemahiran mereka untuk menjiwai watak yang dibawakan. Penat kan? Kita orang dah penat guys. Kita orang dah penat habiskan semua rumah hantu dekat Night of Fright 9 ni. Kita dah habis teroka dah satu Sunway Lagoon ni So kita orang semua dah masuk semua rumah hantu dekat sini. Semua hantu kita orang dah jumpa, semua ride kita orang dah main. Okay, so korang jangan lupa datang Night of Fright kali ni sebab dia kali ni memang sangat-sangat berbaloi. And banyak lagi attraction baru nak berbandingkan dengan Night of Fright kali ni. So, korang jangan lupa datang, okey? Korang, jomlah!
Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, Saleha nak tanya, adakah anda awak merupakan sebelum ini pelajar aliran sains? Oh, saya bukan. Saya aliran engineering. Tahu tak tahu engineering sebenarnya ni? Tapi lebih kurang lah sebenarnya, betul. termasuk dalam orang kata pendidikan STEM itu sendiri. Jadi memandangkan saya bukan budak aliran sains, saya pun nak tahu jugalah. Kita pun dah lama tinggalkan era persekolahan. Orang kata aliran sains ni berkait rapat dengan pendidikan STEM. Kita nak tahu jugalah perkembangan bagaimana aliran sains itu, sejauh mana mereka yang memilih aliran sains ni banyak cenderung ke arah ke pendidikan ataupun bidang STEM ini. Untuk kita punya tetamu hari ini juga, kita nak ambil masa anda untuk fokus sebentar untuk bidang sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Ini satu pengkhususan saya kira yang agak penting di dalam sistem pendidikan Malaysia. Jadi di studio kita nak kenalkan tetamu kita hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Faizal Nizam Lee Abdullah di sebelah kanan ini, iaitu Dekan Fakulti Sains Matematik UPSI. Dan di sana adalah Dr. Raja Farhana Raja Khairuddin, Pensyarah Kanan Fakulti Sains dan Matematik UPSI. Assalamualaikum. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Kita tak nak isu ni ataupun topik ni jadi bosan. Terus sahaja bersama dengan Profesor ataupun Dr. Faizal sendiri. Mungkin sebagai permulaan, macam mana Doktor melihat perkembangan PDP STEM ini di negara kita? Adakah ke arah yang semakin bagus ataupun agak membimbangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So untuk menjawab persoalan tersebut, memanglah kita rasa sejak akhir-akhir ini ada sedikitlah kebimbangan. Kebimbangannya bukan kerana tiada, bukan kerana pelajar kita tidak mengambil mata pelajaran sains atau matematik. Kebimbangannya lebih kepada pencapaian mereka. Kerana akhir-akhir ini kalau kita ukurlah dari segi peperiksaan SPM-nya adalah sedikit penurunan. Bukan bermakna pelajar kita ni tidak berkemampuan. Sebenarnya pelajar-pelajar kita ni kalau kita diberi memberi mereka peluang, insya-Allah dengan guru-guru kita yang sedia ada, yang saya yakinlah dan percaya bahawa guru-guru kita di sekolah memang bekerja keras. Even kementerian sendiri pun bertungkus lumus juga menyediakan guru-guru kita supaya dapat menghasilkan pelajar-pelajar, murid-murid yang orang kata boleh mencapai pencapaian akademik seperti yang kita hendak. Dan baru-baru ini pun kita sedia maklum keseriusan kerajaan dalam belanjawan. Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah mengumumkan peruntukan sebanyak 100 juta untuk pemerkasaan STEM. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan STEM ni di peringkat sekolah. Kalau kita tengok pendidikan STEM itu sendiri dia terbagi pada dua lah mudah. Satu ialah di peringkat sekolah, satu di peringkat tinggi. So di peringkat sekolah ni kita lebih fokus kepada pemumpukan budaya STEM tu sendiri, yang mana pendidikan STEM ini dia boleh membantu pelajar murid-murid kita lebih kepada soal penyelesaian masalah. Kita sedia maklum di sekolah kita memang sains tu diajar secara berbeza dengan matematik. Maknanya masing-masing ada dia punya ni. Cuma usaha pihak sekolah, usaha kementerian, usaha Jabatan Pendidikan semua adalah mewujudkan program yang boleh mengintegrasikan sains, matematik, kejuruteraan dan juga buat masa sekarang ni dengan ledakan teknologi itu sendiri banyak membantu dalam murid-murid kita untuk mewujudkan rasa lebih cinta pada sains dan matematik. Itu peringkat sekolah. Cuma di peringkat tinggi ni, kita di peringkat universiti, especially universiti ni, kita menyediakan program-program yang mana memberikan laluan kerja kepada anak-anak kita. Kebolehpasaran pelajar. Ya, betul. Itu bezanya lah. So makna dia apa-apa pun bermula di sekolah. So harapan kita ialah anak-anak kita bukan saja cikgu, malah ibu bapa di rumah juga turut bersama-sama menyumbang
ramai rasa cintakan sains, matematik. Kerana ini amat penting. Dan negara memang mengharapkan anak-anak kita. Itu dia. Seperti yang Azal perkatakan tentang orang kata apa dah masukkan dalam belanjawan ni, pastinya ini akan memberi impak juga kepada hala tuju untuk STEM ni. Dan kita tahu STEM juga diletakkan di plan pembangunan pendidikan negara itu sendiri. Jadi bagaimana doktor melihat orang kata apa generasi masa kini memilih pengkhususan ini ataupun bagaimana? Cabaran kalau ikutkan sangat banyak lah untuk buat masa sekarang ni kan. Dan seperti yang kita tahu, sokonganlah daripada yang diumumkan oleh kerajaan sendiri untuk bagi peruntukan sebanyak 100 juta tu lebih kepada infrastruktur dan pembekalan bahan pelaksanaan pendidikan STEM tu sendiri. Namun kalau kita lihat sebenarnya isu STEM ni adalah macam mana kita nak tarik minat generasi sekarang untuk belajar STEM. So di sini banyak faktor lah, bukan saja kemudahan infrastruktur tu, tapi ketersediaan guru tu sendiri. Guru-guru kita ni sebenarnya bersedia tak? Cukup bersedia tak untuk mengajar STEM di sekolah? So mungkin di sini yang saya lihat masih mungkin perlu lebih banyak lagi program-program yang profesional yang untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan STEM guru-guru di sekolah supaya guru ni lebih yakin dan dia boleh buat satu aktiviti tu yang lebih menarik kepada pelajar dia. Kemudian satu lagi aspek yang saya lihat adalah pelajar itu sendiri. Kalau kita tengok kan macam anak-anak kita sekarang atau generasi sekarang ni, bila cakap STEM takutlah. Tak nak belajar lah kan. Jurusan yang macam susah je kan. Susah lah. Dan dia tak naklah nanti saya akan fail lah. Macam itulah kan. Dia ada persepsi satu tanggapan terhadap STEM ni sukar. Susah. Boring. Ya, betul. So di situ itu cabaran lah di pihak guru, di pihak KPM sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan program yang sesuai dengan generasi masa sekarang. Dan saya rasa satu lagi lah, kalau kita cakap sekarang semua cakap tentang keterjaminan pekerjaan. Kan? Dah belajar penat ni, nak kerja apa? Betul kan? Dia tu. Betul, engineer jadi engineering. Jadi pengacara. Exactly. So di sini bagaimana sebenarnya kita nak adakan satu ekosistem sebenarnya di Malaysia sendiri yang dapat bantu, support, sokong anak-anak kita ni kalau belajar STEM, insya-Allah pekerjaan tu yang baik, gaji yang kata layaknya lah dapat kan. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun persepsi masyarakat kalau STEM ni definisi STEM tu sendirilah. Kalau kita tanya orang, STEM tu kalau belajar STEM kerja apa? Doktor. Kalau belajar STEM tu kerja apa? Engineer. Tapi sebenarnya skop STEM tu sendiri kena diperluaskan lah. Maksudnya bukan jadi doktor, engineer sahaja, tapi lebih kepada sekarang ni kita ada apa data scientist kan, mungkin TikToker, YouTuber kan. Canggih tu kan. Tapi kita juruskan ke arah STEM sebenarnya. Ada berkaitan tu sebenarnya. Baik, seperti yang kita tahu UPSI sebagai sebuah pengajian tinggi berperanan melahirkan bakal-bakal guru di Malaysia. Jadi di UPSI ni bagaimana dan apakah inisiatif UPSI ni dalam menerapkan, mungkin ada rahsia untuk membudayakan ataupun nak menggalakkan mereka di luar sana menyintai ataupun mengikuti bidang STEM ni? Okey, alhamdulillah lah bila bercerita pasal UPSI ni, alhamdulillah lah kita di UPSI ni kita mempunyai seorang Naib Chancellor iaitu Profesor Datuk Dr. Amin Mata yang begitu memberi sokongan lah dan dorongan lah, terutama khususnya kepada Fakulti Sains dan Matematik, yang mana di Fakulti Sains dan Matematik itu kita mempunyai satu pusat STEM yang kita panggil sebagai STEM Nurturing Center. Yang mana pusat STEM ni kita mengadakan program berkaitan dengan STEM dengan kolaborasi strategic industri, iaitu bersama dengan Yayasan TM, dengan Creative Mind, dengan Yayasan Saim Dabi, lepas tu kita ada Cumbaka. These are the industry players dalam program STEM ni, pendidikan STEM ni mainly the industry, orang kata player dia lah. Yang mana kita harapan kita lah dengan adanya wujud kolaborasi ini, kita dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang orang kata berkualiti, kualiti dalam pengajaran STEM. Dan of course kita juga dalam orang kata
mengadakan digitalization, pendigitalan dalam pembelajaran. Dan juga kita dengan ada kolaborasi ini juga kita nak menghasilkan inovasi, inovasi PDP yang menggunakan AR dan VR. Kan ini semua teknologi yang akan lagi memudahkan dan lagi bukan saja mudah, maka menyeronokkan untuk pelajar murid-murid kita belajar. Generasi sekarang suka dengan dia generasi sekarang ni membaca dia tak berapa suka. Dia lebih kepada nak tengok gambar-gambar, video, things like that. So kita kena ikut dengan mereka lah. Naratif orang kata realiti itu sebenarnya berbeza. Saya sendiri ambil kejuruteraan, peramai kata susah. Tapi sebenarnya benda itu adalah bila anda masuk ke jurusan itu, pasti kita tahu sebenarnya manfaatnya. Dan kita harapkan supaya inisiatif yang dilakukan oleh USI ini berkenaan datang memertabatkan lagi STEM ini dapat dilakukan dengan lancar. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada yang pertamanya Profesor Madya, Dr. Faizal Nizam Abdullah, Dekan Fakulti Sains dan Matematik, Dr. Raja Farhana Raja Khairuddin, Pensyarah Kanan Fakulti Sains dan Matematik. Terima kasih kedua-duanya. Kita jumpa di lain kesempatan, akan kita panjangkan lagi ya. Kita nak seronokkan sebenarnya tentang bidang STEM itu sendiri. Baiklah, apa khabar Malaysia dah pun sampai di ujung sekejap je dengan tetamu pun sekejap je. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai anda. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Teruskan kesetiaan anda. Banyak lagi rancangan di program Bernama TV. Pastinya kami esok akan ada lagi untuk anda. Saya Nur Salih Azmi. Bye. Terus bangkit, yakin berdiri.